جميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات وخصوصا إلى مؤلف الكتاب الشيخ أحمد بن محمد يونس وأصوله وفروعه شيخ لله له الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم إنا استودعناك ما قرأناه فارده إلينا عند حاجة إليه. اللهم ألهمنا رشدنا وأعذنا من كل شر نفسنا. رب زدنا علما وارزقنا فهما. أما بعد. قال شيخ مؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه في الدارين آمين يا رب العالمين. الباب السادس في ذكر جواب الروح. Berkata pengarang, kita sambung balik pada kitab kita Daqaiqul Akhbar pada halaman ke-9 bab yang ke-6. Bermula bab yang ke-6 pada menyatakan jawab roh telah datang pada hadis bahawasanya malakul maut apabila menghendaki akan mengambil roh seorang mukmin. Kita masih lagi membicarakan keadaan seseorang yang nak mati. Maka disebut ni bab yang ke-6 pada menyatakan jawab roh, yakni jawapan roh. Lagu mana kelakuan roh? Telah datang pada hadis bahawasanya malakul maut apabila menghendaki akan mengambil roh seorang mukmin, dia nak ambil nyawa seorang yang beriman, berkata roh itu, tiada aku taat akan dikau selama tiada diseru akan dikau dengan yang demikian itu. Jadi bila malaikat maut nak ambil roh tu kata aku tak mau ikut. Aku tak taat, aku tak mau ikut selama tiada diseru akan dikau dengan yang demikian itu. Demikian mana? Demikian nak diambil roh tu. Mana kena buat mai? Kena buat mai satu alamat ataupun satu bukti yang kata nak kena mati ni. Maka berkata malakul maut, disuruh akan daku dengan demikian itu. Buat apa hang nak kata aku ni saja-saja nak cabut nyawa? Memang dah disuruh dah, sampai dah masa ketiga. Maka menuntut roh daripada malakul maut akan alamat dan burhan. Roh minta pula mana dia alamat, mana dia tanda, mana dia bukti. Wak mari kata aku ni dah expired dah, nak kena cabut dah ni, mana dia bukti? Kemah juga roh pun. Maka berkata roh,
bahawasanya Tuhanku telah menjadi akan daku. Bukan saja dia nak tak taat dengan malaikat maut. Bukan saja roh tu nak ketegak, tapi ada sebab nak cerita roh ni dia amanah dengan tugas dia. Apa tugas roh? Tugas roh adalah menghidupkan jasad. Jadi jasad-jasad kita ni ada satu sifat yang disebut hayah. Allah Ta'ala kan ada sifat hayah, huwal hayyul qayyum, dia maha hidup. Kita juga ada sifat hayah. Sifat hayah kita namanya roh. Sifat hayah Allah Ta'ala, perhidup Allah Ta'ala, tak ada nama roh, bukan jenis roh. Habis tu tak tahu. Yang penting kita nak i'tiqad Allah Ta'ala ada sifat hayah. Kita pun ada sifat hayah. Sifat hayah kita dipanggil roh. Maka roh tu kata, Tuhanku telah menjadi akan daku dan telah memasuk akan daku di dalam jasadku. Jadi roh tu duduk dalam jasad dia, dalam sarung dia. Dan tiada engkau tak kala demikian itu. Masa aku masuk roh, masa aku ni roh dimasukkan dalam jasad, masa Tuhan tak ada pun malaikat maut. Masa tu tak kalut pun. Mai hari ni nak cabut nyawa, nak cabut aku senang-senang. Kemah juga roh ni pun. Maka kata roh lagi, maka waktu ini menghendaki engkau. Masa aku masuk dalam jasad, hang tak ada waktu tu. Maka waktu ni menghendaki engkau, bahawa mengambil engkau akan dia, akan roh. Mai hari ni hang nak ambil roh pula. Nampak ke mana ni? Maka kembalilah malaikat maut kepada Allah Ta'ala. Maka berkata Allah Ta'ala, telah benar roh hamba-Ku. Tuhan pula membenarkan perkataan roh orang beriman tadi. Kemudian berkata Allah Ta'ala, hei malakal maut, hei malakil maut, pergi olehmu kepada syurga dan ambil olehmu satu buah tufah. Dan tanpa tufah apple, satu buah tufah apple. Atasnya, atas buah tufah tu alamat aku dan engkau. Atasnya, atas buah tufah alamat aku, ada tanda. Tanda Allah Ta'ala pada buah tufah. Lagu mana tu tak tahulah. Ada lah tu. Dan engkau lihatkan roh hamba-Ku. Hang pi tunjuk, lihat ini pi tunjukkan roh hamba-Ku. Maka pergilah malakul maut kepada syurga dan mengambil satu buah tufah, buah apple. Dan atasnya, atas buah tufah tu tersurat Bismillahirrahmanirrahim, tertulis Bismillahirrahmanirrahim. Maka apabila melihat akan dia, akan buah tufah tu, akan Bismillahirrahmanirrahim pada buah tufah tu, oleh siapa? Oleh ruh hamba Allah. Tu boleh nak tak kataan oleh pun boleh tu. Maka apabila melihat akan dia oleh ruh hamba Allah itu. Ni. Maka apabila melihat akan dia, akan buah tufah yang tertulis Bismillahirrahmanirrahim tu, siapa yang tengok? Oleh ruh hamba Allah itu. Bila ruh tu tengok, keluar ia ruh dengan rajin. Ni dengan mudah, tak renyah dah, tak serupa tadi, mudah. Dan sayang lazat. La'ala sawab, bukan sayang tapi sangat lazat. Sangat lazat, sangat lazat. Dan hening, dan hening. Dia tulis dalam naskah Arab, dia tulis dzauq was-sina' tak silap. Dan hening, mana tenang, tak kelabah dah. Tak rayuh rendah macam tadi dah. Habis. Ini cerita keadaan roh orang beriman tu nak dicabut keluar. Sampai tahap lagu tu lah keadaan kematian seseorang berlaku tu. Jadi kita iktibarlah, tak tahulah bila kita ni pula. Sebab itulah kita ni kena bersedia, bersedia bila kita nak mati, bila kita nak balik jumpa Allah.
Apa yang kita nak bawa, wang ringgit yang kita sayang kat dunia ni, semua kita tinggal. Sekupang pun kita tak bawa. Kereta kita, rumah kita, anak bini kita, hak kita bangga tu, sikit pun takkan teman kita dalam kubur. Yang akan teman kita dalam kubur adalah amalan kita. Pasal itu orang yang cerdik adalah orang yang dia buat persiapan untuk hari kematian ni. Habis. Al-babu sabi'u fi dhikri jawabil a'dha'i. Ini nak cerita anggota pula. Tadi ruh, sekarang anggota pula. Anggota badan kita duk jawab. Bermula bab yang ketujuh pada menyatakan jawab segala anggota. Dan tersebut dalam hadis apabila menghendaki Allah Ta'ala, apabila menghendaki Allah Ta'ala mengambil ruh seorang hamba, datanglah malakul maut daripada mulutnya. Mai daripada mana? Mai ke mulut dulu. Jadi malaikat maut tu mai ke mulut dulu, supaya mengambil akan ruhnya, ruh hamba tu. Maka keluar zikrillah. Daripada mulut dia tu terbit zikrillah. Zikrillah hak dia buat selama ni lah. Bukan masa tu. Masa tu nak mati tak berzikir dah, kerah dah, habis sakit ya amat, no? Hak subhanallah lepas masa kita semayang tu, lepas semayang tak tinggal wirid subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, Allahu akbar 33 kali. No, kalau kita lepas subuh di pondok-pondok dia sambung lagi dengan astaghfirullah, innallahu ghafurur rahim 33 ataupun 100 kali. Lepas tu dengan tahlil pula la ilaha illallah, la ilallah 300 kali. Hak tu hak kita dah buat tu. Maka dia keluar daripada mulutnya, mulut hamba. Maka berkata ia zikrullah tu, dia kata apa? Tiada jalan bagi engkau daripada ini jihah. Tanpa jihah boleh tulis pihak. Arah ni, arah mulut ni nak ambil nyawa kat ni tak ada. Tak boleh. Bukan kata dia mengingkari, tapi nak cerita sayangnya amalan kita pada kita. Kesan daripada amalan tu dia akan menjaga jasad kita ni. Ni sampai anggota kita pun dah laknat ke kita. Pasal apa? Pasal kita guna anggota kita atas jalan maksiat. Lebih banyak pegang telefon daripada pegang Quran. Lebih banyak dia belek telefon daripada belek kita. Lebih banyak dengar lagu daripada dengar Quran, daripada dengar solawat, daripada dengar qasidah dan sebagainya. Maka semua tu akan memberi kesan kepada kehidupan dan kematian kita. Lepas tu dia kata tiada jalan bagi engkau malaikat maut. Hang tak ada jalan daripada ini jihah, daripada pihak ini, daripada jalan ni tak boleh. Nak ambil nyawa ambil kot lain, kot ni tak boleh. Pasal apa? Aku zikrullah pun tak bagi. Maka panjanglah ia. Panjang dengan mana sentiasalah ia. Ia mana ia hamba tu melalukan lidahnya pada zikir akan Tuhanku. Zikir tu kata, zikir tu kata panjanglah ia, sentiasalah ia hamba ni, yang nak ambil nyawa ni, melalukan lidahnya, ini menggerakkan lidahnya pada zikir akan Tuhanku. Aku jadi saksi. Maka kembali malakul maut kepada Allah Ta'ala. Maka berkata ia bagian-bagian. Kembali ni jangan kita iktibar bergerak ke satu tempat, dari satu tempat ke satu tempat. Tuhan bukan seperti mana kita nak kena ada tempat. Cuma sini tak dinyatakan tempat. Kembali mana merujuk pada Allah Ta'ala. Tanya Allah Ta'ala. Bagaimana? Sebab tu nak cerita sini ketaatan malaikat ni kepada Allah. Depa ni direct dengan Allah. Macam kita ni nak tanya Allah tak boleh, sebab Allah Ta'ala lantik Rasul. Rasul pun nak tanya tak boleh dah. Sebab apa? Sebab Rasul dah tiada. Maka pengganti Rasul adalah para ulama. Maka apa-apa pun tanya ulama, tanya tok guru kita. Depa duk ada lagi. Jangan kita duk pandai-pandai ikut akal kita je, tak boleh. Memang nampak macam kita ni bodoh bila kita diikut ulama, tapi memang kita betul bodoh. Adakah kita rasa kita pandai? Nak faham bismillah pun kita tak erti. Nak faham bismillah bukan satu jihad.
Hak kita dah faham bismillah dengan nama Allah. Kita tak tahu pasal apa dengan nama Allah. Jangan kita dah bahas makna lagi, bahas kedudukan bunyi pun kita pening dah. Pasal apa baca bismi, awak tak baca bismu, awak tak baca bisma. Kenapa baca bismi? Yang isim tu bila masuk ba tu harfah harja. Min ila an ala fi ruba bi kali wa bita khala ada hasyabul mudhu hatta masuk pada isim memajrurkan isim. Hak tu pun kita pening dah, tak larat dah. Pasal apa pula dia kena ada ta'alluq, dia kena ada muta'allaq dia pula. Tu yang jadi taqribu alifu hadzal kitab ataupun an at'imu. Aku nak makan. Bi bismillahirrahmanirrahim, bil lafz bismillahirrahmanirrahim. Macam-macam lah tu. Hak tu pun kita pening dah. Lagi pula kita nak faham agama ni. Tapi hari ni bila kita rasa kita cerdik, bukan semua kita boleh faham. Memang ada benda yang bukan semua kita tak boleh faham, ada yang kita boleh faham. Tapi banyaknya hak kita tak faham. Kan kata orang kita mengaku sendiri, kita hadap mengaji ni pun, mengaji tak seramana samalah, tapi tu pun tak faham. Tak pelik lah tak faham. Orang yang mengaji lebih hebat daripada kita pun dia mengaku dia kata tak faham. Kalau dia pun tak faham, kita tak ada apa juga. Ni pasal tu orang mengaji ni, kita ingat syarah kita. Syarah kita cerita kat kita. Dia kata apa? Dia kata masa aku buat degree, aku rasa aku alim. Baca kitab ni faham, baca kitab ni faham, baca kitab ni bukan mengaji pondok, mengaji universiti. Kok lah ngaji pondok ni ada orang setengah tak setuju. Dia kata pondok ni kan ada apa, ada apa hanya mengaji mesti. Kita dengar sendiri masa kita di UKM. Dia kata masa aku mengaji degree, aku rasa aku alim sungguh, baca kitab ni faham, baca kitab ni faham, baca kitab ni faham. Tapi bila aku buat master, aku mula rasa aku tak erti. Aku mula rasa aku tak erti. Mula aku sedar aku ni tak erti. Bila aku buat PhD lagi, aku rasa aku tak erti. Tu kata orang ada ilmu. Semakin belajar, semakin sedar kebodohan diri, semakin sedar kejahilan diri. Ni kita hak tak belajar, aku rasa cerdik. Rasa cerdik. Pasal itulah kita seronok tak belajar. Pasal tu dia kata sini ni zikrullah, dia kata. Berkata, maka malaikat maut pun kembali kepada Allah Ta'ala. Maka berkata ia bagian-bagian ceritalah apa perkataan zikir tadi. Zikrullah kata apa tadi, tak bagi masuk ikut jihah mulut. Maka berkata Allah Ta'ala, ambil akan rohnya daripada jihah yang lain, pergi ikut pihak lain pula. Tengoklah ke mana boleh. Maka datang ia malakul maut daripada jihah tangan. Pergi balik tangan pula dah, nak ambil ikut tangan. Maka keluarlah sedekah pula dah keluar ikut tangan tu. Tak tahu lah lagu mana rupa pahala sedekah tu. Lagu mana rupa pahala sedekah tu kita tak tahu. Ada beberapa amalan yang Nabi cerita gambaran rupa balasan. Antaranya semayang jenazah dan mengiringi jenazah pengurusan ke kubur. Nabi kata semayang jenazah dapat 1 qirat, ikut sampai ke kubur dapat 2 qirat. Sahabat tanya qirat tu lagu mana? Nabi iktibar kepada besar gunung Uhud. Iktibar pada besar gunung Uhud tu mayang jenazah. Hak sedekah tak tahu lagu mana, hak semayang tak tahu lagu mana rupa pahala tu. Jadi keluar sedekah, maka berkata ia sedekah. Sedekah tu kata apa? Dia kata tiada jalan bagi engkau kepadanya kepada nak mengambil roh tu. Maka bahawasanya ia roh tu bersifat dengan aku banyak. Sedekah tu kata apa? Maka bahawasanya ia hamba tu, ia seorang hamba ni bersifat dengan aku. Apa maksud bersifat dengan aku ni? Sedekah ni bersifat dengan sedekah. Dia ni seorang yang suka sedekah. Pasal tu sedekah ni kata apa? Sedekah kata bersifat dengan aku banyak. Ini bersifat dengan sedekah ni banyak. Dan tangan ni juga menyapu dengan daku kepala anak yatim. Tangan kata lagu tu pula. Dan menyurat dengan kolam, tulis benda yang baik, bukan tulis kat Facebook kata kat orang. Nak tulis apa pun tuan-tuan ingat, nak post apa pun di Twitter ke, di Facebook ke, di Instagram pun jangan tulis bagi orang sakit hati. Baik pihak mana pun jangan. Tambah musim-musim lah, musim-musim ketegangan politik, Covid yang berlaku semakin teruk ni pun sebab antaranya tiada rahmat di kalangan kita. Raja ni kelai tak habis-habis.
Sampai dalam masjid pun kelai juga. Sudah-sudahlah tu. Sabar. Bawa benda tu pergi ke akhirat sama ingat ke akhirat. Kelai sungguh. Tu sebab rahmat hilang. Kalau kelai benda yang terang-terang kufur dan mukmin itu lain. Ni sama-sama Islam. Yang orang kafir pakai duk rebut habis hak kita. Hak kita dah kelai sampai bagi orang habis. Tu kata setengah apa nama kata dengan Ustaz Siddiq Noh, Tuan Guru Siddiq Noh, dia kata orang kita jangan kata nak berkawan, nak berkelai pun tak erti. Betul juga dia kata tu. Sudah-sudahlah tu. Jangan duk menyakitkan hati orang, ambil api. Sudahlah, no? Dan hak nucuk kata hak ni apa nama apa? Geng tebuk atap. Hak nu pula cok kata kawan ni apa pula apa? Macam-macam lah sebut. Jadi tasaduk ni lah. Memang seronok bila kata orang, memang seronok. Tapi cuba kita renung tengok apa kita dapat. Apa kita dapat? Tak ke mana pun. Mungkin ada kebaikan tapi lebih banyak keburukan. Tapi kalau kita cakap, kadang-kadang orang tak suka lah cakap lagu ni. Kadang-kadang dia main bisik pula nak suruh kata juga. Baik di pihak mana pun tak. Hak kata kita kata hak salah. Tapi kalau benda hak sikit-sikit tak ada apa sangat. Tak selalu jadi isu lah. Akhirnya isu yang kecil tu dengan sebab kita nak sebut juga akhirnya jadi besar. Tak asal. Lah kali tak ke mana. Sebab tu disebut man kathura kalamuhu kathura saqatuh. Siapa banyak cakap maka banyak salah. Wa man kathura saqatuhu qalla haya'u. Siapa yang banyak salah kurang sifat malu, lagi nak cakap tak ada rasa bersalah. Wa man qalla haya'uhu qalla wara'uhu. Siapa yang kurang sifat malu, kuranglah sifat wara'nya. Dia tak jaga dah mana halal mana haram. Wa man qalla wara'uhu, hadis kita takut apa dia? Mata qalbu. Siapa yang kurang wara' maka mati hatinya. Dia tak rasa cemburu dengan amal ibadah yang dibuat oleh orang ramai. Dia tak rasa cemburu bila orang sebut berzikir sekian-sekian banyak, baca Quran sekian-sekian banyak, tapi dia rasa cemburu bila orang merebut harta dunia, dapat ni dia cemburu. Itu tanda kata hati mati. Cuba cek tengok kita duduk di mana. Kadang-kadang kita tak rasa takjub bila orang dengar khatam Quran, khatam kitab, zikir sebut sekarang ni. Kita ni mungkin kena, bukan mungkin, memang kena kan PKP kan. Dia tak boleh di mana, duduk di rumah. Pakat saya tak habis unify berapa gig semua. La haula wala quwata illa billah. Hak ni lah musim untuk kita nak kena himpun 7 laksa tu. 7 laksa. Kan 7 laksa apa, laksa Teluk Kecai, laksa Penang tu. 7 laksa ni 70,000 zikir la ilaha illallah tu. Bagi boleh 14 hari ni bagi dapat. 14 hari ni kalau kata 70,000, kalau kata 14 hari dia ada sehari orang 5,000. 5,000 tu. 5,000. Lepas subuh 1,000, lepas lohak 1,000, lepas asar 1,000, lepas malam 5,000. 70,000 yang ni benteng kita, simpanan kita di akhirat nanti. Takkan ada orang nak teman kita duduk di kubur. Sakit orang nak baca Quran pun habis kuat 3 hari, habis kuat 7 hari kan. Takkan ada. Tok Guru Jifai baru ni yang nak murid pakat 40 hari. Kita ni bukan Tok Guru, Tok Garu. 3 hari baru rasa lama dah tunggu kubur kita. Habis tu orang tinggal. Habis tu amalan kita 70,000 simpan bagi kita. Bagi dapat 70,000. Orang tua-tua dulu cukup 1,000 dia ambil tali dia ikat gantung di halang. Cukup 1,000 dia gantung di halang. Ada 70 simpulan. Habis 70 dia buat lagi 70, buat hadiah ke mak ayah dia pula. 70. Tak mau cerita adalah kelebihan dia pun. Sebab cerita dah sebelum ni. Baba Ridha pun bisa cerita. Macam mana kelebihan 7 laksa 70,000 tu yang berlaku kepada Syekh Zakaria Akan Dahlawi dan sebagainya, banyak lagi. Dalam Kifatul Muhtad pun ada sebut. Jadi simpan sudah. 14 hari ni simpan 70,000 tu, simpan juga, bagi cukup 70,000. Dan tangan tu juga, dan memukul dengan pedang akan batang leher segala kafir. Tangan tu yang duk pukul dengan pedang, yang ini duk tetak kepada kafir ni dalam peperangan lah. Kemudian datang ia malakul maut. Dah tangan pun tak jadi, datang ia malakul maut kepada kaki, pi ke kaki pula. Maka berkata ia kaki, tiada jalan bagi engkau daripada jihad ini. Kok pihak ni, kok laluan ni pun tak boleh juga. Maka bahwasanya ia kaki ni ia hamba ni berjalan dengan aku. Kaki itu kata hamba ni berjalan dengan aku, dengan kaki.
Pi mana? Kepada sembahyang berjemaah dan pasar malam. Ada tak pasar malam tu? Tak ada tu, no. Kepada sembahyang berjemaah. Jadi pasar malam tu sikit-sikit tak apalah, jangan kerak-kerak sangat. Ni kerak lagi pasar malam daripada sembahyang jemaah. Mana banyak pi ke masjid, ke surau. Dan kepada segala hari raya, pi masjid, pi surau, pi ziarah, hari raya ziarah. No? Dan kepada segala majlis ilmu. Hari ni alhamdulillah masjid mesti ada majlis ilmu. No? Cuma tak tahulah nak katuk ni ke mana pula, tak tahulah. Tu terpulanglah pada pihak umarak kita. Pasal keadaan masjid surau ni tergantung kepada umarak negeri. Kalaulah nak pilih cara sebelum ni, depa lah kata, bukan kita kata. Depa kata ikut mazhab WHO dengan cara katuk semualah. Tu mazhab WHO. Tapi hari ni ada mazhab terbaru pula, mazhab Negeri Sembilan. Negeri Sembilan Jabatan Agama dia umum, depa jalan macam biasa. Jadi terpulanglah nak ikut mana. Benda tu bukan kerja kita. Tu benda orang atas. Kita tak kena tanggung apa-apa. Hak nak tanggung depa. No? Jadi jangan kita susah hatilah. Jangan duk fikir benda bukan kerja kita. Ni fikir sampai serabut pala-pala bukan kerja kita dah tu. No? Kerja kita depa buka. Depa izin, kita buat. Depa tak izin nak buat ke mana? Yang penting kita dah usaha dah. Sebab tu berlaku kepada, saya tak ingat sama ada Imam Buaiti ataupun Imam Rafi'i, tapi apa kibar ulama dalam mazhab Syafi'i, bila dia terpenjara hari Jumaat, minggu lepas saya pergi Ustaz Abdul Qadir Jilfri, dia cerita kisah ni. Jadi dia dipenjara, diikat tangan digari di Mesir. Lepas tu hari Jumaat, pagi Jumaat tu dia mandi siap-siap. Dia mandi siap-siap. No? Mandi siap-siap, mandi sunat Jumaat, bersihkan badan, pakai baju yang khusus pada hari Jumaat. Perang dia pun berjalan, dia berjalan dengar orang azan, dia terus berjalan nak pergi masjid. Padahal dia dalam penjara. Sampai di pintu penjara, Pak Gad tak bagi keluar. Pegawai tak bagi keluar. Mana boleh? Hang duk banduan tak boleh sembahyang Jumaat, duk dalam. Lepas tu dia pun kata, ya Allah, aku dah berusaha dah nak pergi, tapi aku terhalang. Tiap-tiap minggu dia buat lagu tu. Tiap-tiap minggu. Mana kita pun kena ada usaha lagu tu. Dan mentang-mentang hari Jumaat tak kena sembahyang Jumaat, pekat tidur habis dia pagi sampai ke petang. Zuhur pun tak mayang dah. Usaha apa dia? Tunjuk kehaibah kita tu. Kali ni pasal mungkin sebelum ni kita dah boleh main semayang, kita tak ada nak buat dah. Pasal dah dibuka. Mungkin kali ni kalau kita tutup balik, tunjuk usaha tu. Apa dia? Pakai baju lawa-lawa, main tak boleh masuk. Tak apa. Ya Allah, aku dah usaha dah tapi tak boleh masuk. Tapi jangan duk maki jatuh kawasan masjid pula. Kita tahu dah tak boleh, kita pun tahu memang tak boleh masuk. Sebab terhad main Jumaat 5 orang saja. Contohnya lah, 5 orang saja. Kita ni orang yang ke-6. Kita tahu dah kita bukan kesebelasan utama. Main-main memang tak boleh masuk. Memang tahu dah. Kan? Pegawai masjid kata aku minta maaf tak boleh masuk. Aku tahu memang aku tak boleh masuk, tapi aku nak tunjuk usaha aku nak main. Yang penting main. Saya ingat lagi masa mula-mula PKP dulu ni. Tuan Guru Haji Adnan, dia usung kami. Saya ingat lebih kurang 3-4 masjid. Padahal tahu dah semua masjid tak boleh buat sembahyang Jumaat. Dia pergi daripada Masjid Sungai Karangan, pergi Padang Serai, Kono, Kotorak Batu, dia pergi habis masjid. Kita kata pakcik, memang tak boleh masuk. Memang tak boleh, tak ada sembahyang Jumaat. Memang tak ada. Pasal apa hidup pulung sangat? Dia kata sekurang-kurangnya aku tak kena jawab depan Allah Ta'ala dah. Kena tunjuk usaha tu. Ni kita mentang-mentang tahu dah kata tak kena sembahyang Jumaat, tidur terus daripada pagi sampai ke petang. Jadi benda ni kita ubah pada hari Jumaat ni, pada minggu nak main ni. Mungkin esok mungkin boleh lagi kot, esok lusa kan. Tapi hari nak main ni, kita tengok keadaan. Buat lagu tu insya-Allah. Cuma janganlah pula dah main-main tak boleh masuk. Jomlah kita pergi kena nasi gandang ke apa depan tu pula kan. Jagalah benda tu. Dan katanya lagi kata kaki berjalan, belajar, kemudian kaki ni digunakan untuk belajar. Kemudian datang pula malaikat maut kepada telinga, maka berkata ia telinga, tiada jalan bagi engkau daripada jihah ini, daripada pihak ini. Maka bahawasanya ia hamba ni mendengar dengan aku, dengan telinga ni. Telinga tu kata dia mendengar dengan aku akan Quran. No? Dan bang, bukan yang tu nah, bang. Tulis bang. Dan bang, dalam kitab naskah Arab tulis wal adhan. Dan zikir, dia dengar zikir, telinga ni dengar zikir, pasang zikir. Maka datang ia malaikat maut kepada dua matanya, maka berkata keduanya, ni cerita orang yang banyak amal soleh lah ni.
Kalau orang kapiak ni ataupun orang toleh ni, dia tak pi lagu ni dah, cabut suka dia Ni sebab orang soleh nak cerita beradabnya malaikat dengan orang soleh. Malaikat pun beradab dengan orang-orang yang banyak amalan ni, no? Maka berkata keduanya, tiada jalan bagi engkau daripada jihah kami. Dua-dua mata ni tak boleh juga, nak cabut pun ni pun tak boleh. Maka bahwasanya ia hamba ni, tuan kami ni, melihat dengan kami kepada segala Quran dan kepada segala muka ulama. Tengok ulama pi ziarah tok guru tua. Kita di Kedah ni alhamdulillah ada lagi beberapa orang tok guru tua, antaranya Tuan Guru Haji Abdul Wahab Hasan di Paik Panjang. Ada lagi apa nama ni, Patih Mat di Kuala Nerang, no? Ada lagi Pak Sumi, macam-macam lagi, ramai lagi, cuma kita tak cari, no? Baba Azhari Gulau, ada lagi kokok ni, kakak ni pun ada. Datuk guru tua pi tengok depa. Tapi jagalah adab sama. Sekarang ni Muslim tak boleh salam, jangan gagah salam lah dengan depa. Takutlah kita ni bawa penyakit kita tak tahu. Dah tok guru tok korang dah ada. Sebab kita tunjuk kecintaan, kita salam dia kena covid pula, nanya pula, no? Jadi satu hal dah. Yang kedua, jangan ziarah lama-lama. Jangan ziarah lama, tengok dia sudah tengok. Memang tamak ni nak tengok lama-lama, nak duduk lama-lama dengan dia, tapi kita kena ingat dia juga ada hak dia untuk nak berehat. Dia pula tua. Jadi pi jumpa ziarah depa, bawa anak-anak kecil ni pi. Dan kepada dua ibu bapanya. Jadi mata ni dia tengok kedua ibu bapanya ni sampai tak mau tengok muka mak. Jaga tuan-tuan, bagi tahu pada anak-anak kita, waktu bersembang dengan mak ayah jangan tengok telefon. Tolong sangat-sangat. Tolong sangat-sangat. Kadang-kadang kita terlupa, kita teralik sambil mak tanya kita tengok telefon. Tak apa. Mak kata, "Hai, mai makan makanan dah." Tak apa, sekejap lagi. Tak apa, tak lapar ni. La haula wala quwwata illa billah. Itu satu perangai yang cukup teruk adabnya. Seorang manusia yang tak layak digelar anak kalau begitu perangainya. Cakap dengan mak sambil tengok telefon, jangan. Bahkan lempak tu, ya mak nak kata apa tu, ya nak kata apa, habis ayah cakap, tak apa nak tengok telefon balik, no? Telefon ni boleh tengok bila-bila pun, tak puas yang ni ada yang lain, tapi mak ayah kita ada hak tu je, mati dia pun habis. Maka jangan kita buat panggil lagu tu, cerita kat anak cucu kita jangan buat lagu tu, no? Dan kepada orang yang soleh-soleh, dia tengok muka Tok Imam, muka Tok Bilal, muka Tok Siap, walaupun tak handsome, tu mana tengok depa ni ahli khidmat, no? Tengok pula, tengok dengan pandangan kasih sayang, jangan tengok dengan pandangan khianat, jangan tengok dengan pandangan hasad. Sebab itulah bila mana sahabat kita tu dia nak balik daripada Yaman masa tu, nak balik mai ke Malaysia dah, mengaji lama dah, tak nak balik. Lepas tu pergilah jumpa Syekh ni, Tok Guru lah. Syekh, kami nak balik dah, no? Nahnu an narji' ala Malaysia, yumkin sana'khudh yani nasihatan. Kami nak dapatkan nasihat daripada hang sikit sebanyaklah mau'izah. Syekh kata apa? Isma' ma aqulu. Ya ikhwani, wahai saudaraku, isma' ma aqulu, dengar olehmu apa yang aku nak kata. Ingat aku dia nak kata banyak, kita pun ambil pen nak tulis. Dia kata apa? Unzur ila nas binazratir rahmah. Satu ya. Unzur ila nas binazratir rahmah. Apa maksudnya? Pandanglah kepada manusia dengan pandangan kasih sayang. Pandanglah dengan manusia dengan pandangan rahmat, dengan pandangan kasih sayang. Walaupun orang tu kita tak suka, cuba cari kebaikan dia. Contohnya dalam ramai-ramai kita ni, ada seorang maklum ni, nama maklum Joyah, bukan nama sebenar. Kita tak suka dengan dia. Pasal apa? Hari orang nak buat raya kaluk, mulut dia popek, kerja tak buat pun. Mulut je duk mengarah orang buat tu, orang buat ni. Tak kira lah maklum Joyah ke Pak Long ke sama lah. Mulut banyak, mengarah ni, buat kerja tak pun. Memang kita tak suka, tapi cuba cari kebaikan dia. Cari jumpa apa dia. Kalau tak ada dia, tak riuh pula gotong royong kita. Kalau tak ada radio buruk ni, tak syok pula. Maka bila berlaku macam tu, bila kita dapat mempositifkan benda yang negatif, barulah kita rasa tenang dan tak timbul rasa nak bergaduh, nak apa sebagainya. Seronok je. Pasal tu benda tu atas kita. Kalau kita pandang baik, baiklah. Kalau kita pandang buruk, buruklah. Masya-Allah. Baiklah.
maka pergilah malakul maut kepada Allah Ta'ala dan berkata, ia malakul maut, hei Tuhanku, bahawasanya hamba engkau berkata, ia hamba bagian-bagian, tu kata lagu ni, ani kata lagu ni, anu kata lagu ni. Maka berkata Allah Ta'ala, hei malakul maut, gantung olehmu akan nama aku atas tapak tangan engkau, dan engkau zahirkan, engkau tunjukkan akan dia, akan namaku itu bagi ruh hambaku. Tunjuk nama, tulis nama, gantung kat tapak tangan, tunjuk dekat roh tu. Lagu mana rupa gantung tu tak tahulah, no? Sini kata-kata zahir ke kiasan, wallahu alam lah, no? Maka hingga melihat ia ruh tu melihat akan dia, akan nama Allah, asmaullah yang digantung tadi ni. Maka keluarlah ia ruh, maka menyuruh ia malaikat maut, bukan menyurat, maka menyurat ia malaikat maut pun tulis akan nama Allah Ta'ala atas tapak tangannya, tangan malaikat maut dia tulis atas tapak tangan. Maka melihat ia ruh akan dia, akan nama Allah tu, tulis atas tapak tangan, tunjuk, roh pun tengok nama Allah. Melihat ia ruh akan dia, akan nama Allah oleh ruh hamba Allah itu. Ini dua kali pakai, no? Maka memperkenanlah ia, terimalah ia, setujulah ia ruh akan dia, akan nama tu. Bila tengok nama tu, dia pun perkenan, dia pun setuju, dia pun akur. Maka keluar ruh hamba Allah itu dengan berkat nama Allah Ta'ala. Memanglah dia sayang lagi ke jasad ni, dia nak khidmat lagi. Sebab apa? Sebab jasad ni, tangan diguna untuk buat benda baik, mata diguna untuk tengok benda baik, telinga diguna untuk dengar benda baik. Tapi bila tengok nama Allah, lebih besar lagi khidmatnya kepada Allah, untuk khidmat, untuk taat kepada Allah, barulah dia keluar. Maka pergilah daripadanya, daripada ruh, daripada hamba tu, roh tu keluar. Maka pergilah daripadanya, daripada roh tu, payah. Keadaan yang payah tadi hilang, pergi, jadi mudah. Dan sakit nazak itu juga pergi, tak ada dah. Adakah tiada pergi daripadanya? Ini mu'alif tanya. Mu'alif kata apa? Adakah tiada pergi, adakah tak hilang daripadanya, daripada hamba tu, azab yang sangat keji, no? Takkanlah tak hilang azab yang sangat keji bagi orang yang nak mati ni. Dia sakit, dia sakaratul maut, dia sakit, dia dahaga, takkanlah tak hilang. Kenapa? Apabila disuratkan atas dadanya, dada hamba tadi, mereka itu nama Allah Ta'ala. Mana dia? Kerana firman Allah Ta'ala, afaman syarahallahu sadrahu lil islami fahuwa ala nurim min rabbih. Surah Az-Zumar ni surah Az-Zumar ayat 22. Adakah seorang yang telah meluasi Allah Ta'ala dadanya bagi Islam, no? Dada diluaskan, Allah Ta'ala luaskan dalam pengamalan Islam, penghayatan Islam, maka iaitu atas nur daripada Tuhannya, anugerah cahaya daripada Tuhannya, adakah tiada berpaling daripada mereka itu azab dan ahwal qiyamah. Ini dia, saya cerita habis. Dan tersebut adalah hadis 5 perkara itu racun yang membunuh, dan 5 perkara yang lain itu penawarnya. Nak cerita pula ada 5 perkara yang disebut sebagai racun yang membunuh, ada pula 5 penawarnya. Apa dia? Maka bermula dinar, duit dinar, wang emas tu racun yang membunuh. Dan zuhud itu, apa maksud zuhud? Zuhud ni dia tak bersangkut hati pada dunia. Walaupun dia kaya, tapi dia seorang yang zahid, dia tak cinta pada dunia, no? Jadi zuhud ni bukan semesti kena jadi orang miskin. Orang miskin pun kalau tak zuhud, sama juga miskin, sampai tak ada apa, ada slipper buruk je. Tapi tengah semayang pun duk fikir lagi, slipper ku lagi hilang apa. Tengah semayang slipper buruk je. Berbanding orang yang kaya ni, kasut bukan slipper buruk, hush puppies.
Jual RM100 sepasang tu. Tengok dia pergi tawaran itu ni, kita tak beli pula. Jual RM100 sepasang. Tapi dia sembahyang, dia tak fikir langsung kasut dia. Hilang kalau ada rezeki kuat tak. Kalau tak ada rezeki ku nyorok pun hilang. Petak begitu. Petak begitu. Patut padahlah pasal selipar bukan tempat sorok. Dia tak fikir. Hak ni orang yang zuhud, orang yang zahid. Dan zuhud itu penawarnya, dan harta ni racun yang membunuh, dan zakat itu penawarnya, dan kalam, yakni perkataan kita banyak cakap itu racun yang membunuh, dan zikrullah itu penawarnya, dan umur itu sekaliannya racun dan yang membunuh. Umur kita ni sekaliannya racun yang membunuh, dan taat itu penawarnya. Mana umur kita ni sekalian tu racun, tapi kalau kita penuhi dengan taat jadi penawar balik. Dan sekaliannya tahun itu racun, sekalian tahun ni racun yang membunuh, dan penawarnya itu bulan Ramadan. Hak ni mudah-mudah kita laju sikit. Dan tersebut dalam hadis, apabila jatuh seorang hamba Allah pada nazak, bila kita nazak nak mati, menyerulah yang menyeru daripada pihak Allah Subhanahu wa taala. Apa seruannya? Dia kata, tinggalkan ia hingga ia bersenang hati sangat. Dia main kata orang tu nak mati, dia main seruan. Seruan tu kata apa? Tinggalkan ia orang yang nak mati tu hingga ia bersenang hati sangat. Dia api kat dia senang hati. Dan apabila sampai ruh kepada dada, berkata ia seruan tadi, tinggalkan dahulu hingga ia istirahat satu saat. Nak cabut nyawa ni, mai lagi seruan. Tinggal elok tarik sampai dekat mana ni? Sampai ruh tu dekat dada, tinggal biar dia rehat, jangan tarik terus. Ni kalau tarik terus sakit ni. Dan demikian lagi apabila sampai kepada dua lututnya dan pusatnya, dan bila sampai ke halqumnya, datanglah seru. Apa dia kata? Tinggalkan olehmu akan dia hingga wadak ataupun widak setengah anggotanya, akan setengahnya. Jangan tarik habis lagi. Biasa dia beri nak tengok ni, ada hak dia bisik lagi di telinga tu, dia bisik lagi di telinga tu, la ilaha illallah. Maka mewadak mata akan taulanya. Habis masa tu mata kita ni dah wadak. Wadak maksud apa? Apa maksud wadak? Pisah. Mata kita masa tu dah nampak lagi. Jangan tinggal aku pasal tu mak ayah nak mati, jangan duk tinggal kelempang seorang-seorang tu, buat tak anak-anak duk luar habis, ayah-ayah duk dalam buat. Mintalah ke doktor tu, doktor saya nak masuk, ayah saya ni nazak dah. Masuk apa, tolong ajak dia sakaratul maut tu. Iblis duk ada tu. Disebut berapa ramai orang yang kufur sewaktu dia nak nazak, na'udzubillah min zalik. Pasal itu tuan-tuan jangan tinggal doa, Allahumma hawin alaina fi sakaratil maut. Ya Allah, ringankan kami ya Allah saat sakaratul maut. Jangan. Masa tu ramai orang jadi kufur. Bayangkan kita dahaga, gambaran dahaga ni kalau diberi minum 7 lautan pun tak hilang dahaga. Tiba-tiba syaitan buat main ayak. Dengan sebab isyarat kata hang sembuh aku bagi minum ayak ni. Bukan ayak pun dia mohongnya. Tapi ramai orang yang tak kuat akidah, habis kufur. Na'udzubillah. Pasal tu doa jangan tinggal. Jangan berasa hebat, jangan ego, pas mayang makik terus. Pas mayang tak mau berdoa. Sibuk dengan mana berdoa sat. Tak mau wirid jemaah dengan tok imam pun wirid, baca sendiri, doa sendiri. Ni sampai tak mau nak wirid langsung. Ada kerja tak apalah, lama-lama sekali. Ni sedia-sedia. Salam je makik terus, wiridlah sat. Bukan nak untung siapa pun, untung diri sendiri juga. Tuan-tuan, baik. Maka berkata ia, bukan kata orang ni, kata kita sendiri. Kan kata orang kata kat kita sendiri pun bebih mayang. Bunyak jadi imam je boleh tunggu. Kalau jadi makmum kita berasa nak mangkit. Berasa macam ada orang nak cuik belakang, so ajak keluar. Sepak aja. Jadi masa tu pasal itulah benda-benda ni sangat penting. Bila kita baca lagu ni, ya Allah aku nak mati. Takkan aku tak ambil berat lagi. Baik. Jadi datanglah seru. Masa tu maka mewadak mata dia dah berpisah dengan taulannya, tak nampak dah adik-adik. Kelabu betul orang nak mati ni, mata kau dia kecil, mata hitam kau dia kecil. Dia nampak macam kelabu kau dia kecil.
Banyak orang nak kita tengok jadi lagu tu. Sepuluh pernah kita sebut lagu tu jadi. Hak terbaru kelipak nak kita baru ni meninggal. Tengok mata jadi kecil-kecil. Dia kata tak boleh tinggal dah. Duk biji talqin la ilaha illallah. La ilaha illallah. Antara karamah Allah Taala bagi pada Allahyarham Tuan Guru Haji Rifai Yaakob. Entah no. Ni anak dah cerita sendiri. Saya tak ada masa tu lah. Malah tu anak dia duk berhubung kita lah sampai pukul 2. Lepas tu Tok Guru masa dia nak meninggal tu memang sakit-sakit. Siapa yang tak sakit, semua sakit. Tapi bila anak dia bisik kat telinga dia, ayah Allah, yang dia tak larat tadi ni, dia boleh mangkit Allah. Larat boleh. Bisik lagi Allah, Allah. Dia macam menyambar, macam karen. Seperti mana seorang ayah ataupun ibu yang dia ni rindu dekat anak dia. Dia sakit tak larat. Bila orang sebut, "Hai anak hang," apa tu boleh, "Anakku, mana anakku?" Dia boleh cari. Macam itulah kerinduannya Allahyarham Tuan Guru Rifai kepada Allah Taala, seolah-olah begitu. Tuan-tuan, agak-agak kita boleh lagu tu tak? Nak boleh lagu tu kita kena hidup lagu dia macam mana dia hidup. Dia hidup lagu mana? Tak lekang dengan tasbih, tak lekang dengan zikir. Saya biasa bawa dia sekali pergi makan kenduri belah Penaga. Sampai di Sungai Petani dia terlenung. Dia sungguh. Saya buat kata tengok, ish, Tok Guru tidur ni tak apa. Tapi terperasan jari dia. Jari dia berapa? Duk jalan. Jari duk jalan. Tanamu a'yununa wala tanamu qulubuna. Hati tidur, mata tidur, hati tak tidur. Kita ni mata tak tidur, hati tidur dah. La haula wala quwwata illa billah. Pasal itulah kena asuh, kena latih. Tok Guru sebut banyak kali, Allah Rahmat sebut, kena latih. Benda ni bukan boleh sehari dua. Sehari dua dengar kuliah rasa semangat sekali nak pegang tasbih. Lepas tu hilang. Dia kena latih berhari-hari, latih. Lama-lama sampai jadi sebati dengan jiwa kita. InsyaAllah. Habiskan sikit lagi. Maka berkata ia pada wadaknya, pada orang-orang yang nak berpisah ni. Dia pun kata kat kita yang duk keliling dia tu, keliling mayat tu pun kata apa? Orang yang nak mati tu dia kata apa? Assalamualaikum, sejahtera atas kalian ila yaumil qiyamah, hingga hari kiamat. Maksud ni kiamat kita jumpa balik. Assalamualaikum. Ya mata habis dah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Lagu itulah yang akan kita rasa. Hak cerita ni benda hak kita nak rasa, tak tahu bila. Malam ni ke, esok ke, tuan-tuan dulu ke, saya dulu ke, tak tahu. Yang penting kita semua pakai rasa benda ni. Dan demikian lagi dua telinganya dan dua tangannya dan dua kaki, dan mewadak ruh akan dirinya. Ruh pun tinggal lah. Habis dah tugas aku. Tugas aku nak hidupkan jasad ni, habis dah, cukup dah masa dia. Aku pun pisah dah, tinggal lah dia pun. No? Maka na'udzubillah, kita minta lindung dengan Allah Ta'ala daripada apa? Daripada wadak iman. Iman jangan wadak dengan kita. Biar roh wadak dengan kita. Roh wadak dengan mata, wadak dengan tangan, tapi iman jangan tinggal. Jangan kita berpisah dengan iman. Ni minta doa, Allahumma ahina bil iman wa amitna bil iman. Doa tu jangan tinggal. Ya Allah, hidupkan kami dengan iman, matikan kami dengan iman. Doa tu sangat penting. Dan dia kata lagi, na'udzubillah daripada wadak, daripada widak iman bagi lidahnya. Lidah jangan tinggal, la ilaha illallah tu. Dan na'udzubillah daripada wadak ma'rifah. Janganlah kita terpisah dengan pengenalan Allah. Jangan masa kita nak mati kita tak kenal Tuhan, jangan. No? Dan iman bagi hati, jangan berpisah. Maka tinggallah dua tangannya dengan tiada bergerak-gerak. Tangan dah mati dah, tak gerak dah. Dan dua kaki dengan tiada bergerak, habis dah. Kaki pun sejuk dah, pegang-pegang sejuk dah, habis dah. Dan dua mata dengan tiada melihat, mata pun tak nampak apa dah. Dan dua telinga dengan tiada mendengar, masa tu tak dengar apa dah. Dan badan dengan tiada roh, badan dia pun tak ada roh dah, sejuk, habis mati. Dan jikalau tinggal lidah dengan tiada beriman, masa tu lah lidah lah sekali. Lidah boleh duk gerak lagi. Lepas tu orang yang nak mati, lah nampak lidah dia terangkat lidah tu. No? Dengan tiada beriman, tinggallah lidah dengan tiada beriman, na'udzubillah. Dan hati dengan tiada makrifah. Kalau hati pun tak kenal Tuhan dah, masa tu tak ingat Tuhan dah, maka betapa adalah hal seorang yang hamba Allah dalam lahat kuburnya. Macam manalah keadaan dalam kubur nanti. Tiada melihat akan seorang, dan tiada bapa, dan tiada mak, dan tiada anak, dan tiada saudara, dan tiada sahabat, dan tiada hamparan. Tak ada dah tilam-tilam katil pun tak ada dah. Dan tiada dinding. Maka jikalau tiada
ia melihat Tuhan yang amat murah, nescaya rugilah akan sebagai rugi yang amat besar. Dan telah berkata Imam Abu Hanifah Nu'man bin Thabit, terlebih banyak barang yang ditinggalkan iman daripada seorang hamba itu pada waktu nazak. Nampak? Imam Abu Hanifah, pendiri mazhab Hanafi, dia kata apa? Ramai orang yang ditinggalkan ataupun bercerai tanggal dengan iman waktu dia nazak. Waktu nazak ramai orang kufur waktu itu. Maka tuan-tuan, perbanyakkan menyebut la ilaha illallah, la ilaha, seperti mana kata Imam As-Sanusi dalam matan Ummul Barahinnya, sampaikan sebati perkataan la ilaha dalam darah dan daging kita. Dengar je tahlil, mesti kita pergi rebut pi. Hatta tak ada kenduri tahlil pun kita tahlil sendiri kita. Sebab apa? Nak melazimi dengan tahlil tersebut. Habis, hafazanallahu wa iyyakum min salbil iman, telah memelihara akan kami dan akan kamu daripada ditinggalkan iman. Moga-moga insya-Allah. Cukuplah sekadar itu dulu. Habis bab yang ketujuh, kita akan masuk bab yang ke-8, fi dzikri syaitan kaifa yaslabul iman. Macam mana syaitan ni nak hasut kita masa kita nak mati tu supaya bercerai nak iman daripada kita. Nauzubillah min zalik. Wallahu subhanahu wa ta'ala alam, insya-Allah. Dipakat-pakatlah kita duk jaga zikir kita, wirid kita lepas mayang apa sebagainya, dan ambillah kesempatan PKP ni. Kalau kata pihak umarak kita pilih untuk tak benarkan mai ke masjid pun, janganlah kita senyap sunyi. Bahkan kita jadikan rumah kita sebagai masjid. Membaca tahlil tu bagi cukup 70,000, himpunlah, lagi lebih lagi bagus. Dan ingat masa zikir tu bukan zikir saja mata duk tengok TV tak, tapi zikir dengan makna kalau boleh. Sebolehnya begitulah dengan makna. Apa maknanya? Masa kita sebut la ilaha illallah, la ilaha tu kita sebut la ma'budu bihaqqin. Hati kita kata la ma'budu bihaqqin, tiada sembahan yang sebenar illallah, melainkan Allah. Jadi kita mati la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Hati kita dah la ma'budu bihaqqin illallah, la ma'budu bihaqqin illallah, la ma'budu bihaqqin illallah. Tak ada sembahan yang sebenar melainkan Allah. Tak ada sembahan yang sebenar melainkan Allah. Tak ada sembahan yang sebenar melainkan Allah. Sampai sebati dengan darah dan daging kita. Oh, masa tu kita rasa manis, tak ada dah. Tengok apa pun tak nampak Allah Taala aja. Insya-Allah, moga-moga. Wallahu subhanahu wa taala alam. Insya-Allah bila kita berdoa nak malam jugalah pada tuan-tuan semua. InsyaAllah kita Terata Ilmu Haji Abdul Majid dah beroperasi lebih 10 tahun dah, 12 tahun dah. Cawangan yang tertua Pondok Sungai Karangan, Terata Ilmu lah. Lepas tu ni dalam proses fasa yang kedua, tanah belakang tu hak tuan-tuan pergi tengok tu, tengah nak penaik Masjid Kayu dengan komplek putri. Orang perempuan pun nak ngaji, hak dua dalam ni orang lelaki-lelaki. Orang perempuan pun nak ngaji juga, depa pun nak jadi bakal ibu kepada generasi Islam. Dia kena buat galau kat depa. Bila buat komplek ni, mereka semua duduk mengaji dalam tu, makan dalam tu, main dalam tu semualah. Tak ada fitnah lah, insya-Allah. Jadi memerlukan belanja yang agak banyak. Bolehlah pakat-pakat, ada lebihan rezeki masing-masing sebagainya. Pilih hantar-hantar pergi ke Terata Ilmu, ziarahlah ke Terata Ilmu, dihantar-hantar apa yang betul, insya-Allah. Cukup sekadar dulu. Wallahu subhanahu wa ta'ala alam. Sallallahu rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa Sayyidil Mursalin. Sallallahu rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa Sayyidil Mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa sallam ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna istawda'naka ma qara'nahu faruddu ilaina 'inda hajati ila wa sallallahu wa sallam ala alamin. Taqabbalallahu minkum